Berniaga ni satu kelebihan dia, orang makan gaji. Belum tentu lagi hari-hari dia boleh bersedekah. Tetapi orang berniaga, walaupun dia berniaga kecil-kecilan, tapi dia mampu nak bersedekah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Yahya, dikenali Zul Yahya, berasal daripada Kerak, dilahirkan di Kedah, dibesarkan di Perak. Ramai yang tertanya, macam mana saya boleh jadi yang seperti hari ini? Kalau dilihatkan, saya yang dulu memang terlalu jauh lah perwatakan, gaya bercakap pun lain, gaya pemikiran pun lain, lenggok tubuh badan pun lain, berbeza. Bukan kerana faktor usia. Ada orang walaupun dia dulu pelawak, kalau dia umur 50 pun 60 pun dia masih lagi pelawak. Ada orang dulu dia penyanyi, walaupun umur dia 40, 50, 60 dia pun masih menyanyi. Tetapi hari ini nampak saya tidak lagi. Dulu saya berlakon, saya mengacara, saya melawak, tetapi saya tidak lagi melakukan perkara-perkara itu. Okey, satu perkara yang saya nak kongsikan kepada kalian semua. Setiap manusia mempunyai insan-insan yang dia sayangi. Kalau dia tak kahwin, dia ada ibu dan ayah ataupun adik-beradik. Kalau dia dah kahwin, dia ada isteri dan dia ada anak-anak. Jadi begitu jugalah saya. Setelah saya berumah tangga, dah digandingkan dengan seorang isteri yang sangat baik dan mempunyai anak, saya mendapat cahaya mata sehingga hari ini 6 orang. Tapi ketika saya dikurniakan 3 orang cahaya mata, ada satu detik itu membuatkan saya termenung. Bila saya pulang daripada syuting, habis daripada kerja, maklumlah duduk di Kuala Lumpur ni, kalau habis syuting pukul 12 malam, pukul 2 baru sampai rumah. Sebab kadang-kadang waktu malam tu kita habis syuting masih lagi ada perbualan-perbualan di luar, kena tarik. Lepas tu nak balik ke rumah pun satu perjalanan dia bukannya dekat. Kalau saya syuting di Ceras, nak balik Shah Alam pun sejam juga. Jadi satu malam tu saya balik rumah hampir pukul 2 pagi. Itu biasalah, kalau kereta saya masuk ke dalam kawasan laman rumah tu, memang anak-anak saya ni akan berlari ke pintu. Sebab dia dengar kereta ada bunyi enjin kereta, maknanya ayah dia balik. Jadi saya balik ke rumah, buka pintu, disambut oleh anak-anak saya. Alhamdulillah, hilang penat kerja. Daripada pagi syuting sampai ke tengah malam, bila nampak je anak-anak sambut kita dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang ketawa, kita rasa bertenaga balik, semangat. Jadi kita sambut anak-anak kita, peluk apa semua, bawa duduk dekat sofa, berbual-bual kejap dengan anak, sehinggalah anak-anak saya tadi tertidur. Sebab dah pukul 2 kan balik rumah, so dah berbual-bual pun dah dekat pukul 2 lebih, dah dekat pukul 3. Jadi anak-anak saya tertidur. Bila anak-anak saya tertidur, kat tepi sofa ada, dekat atas lantai ada, bawah sofa pun ada. Jadi saya pun bangun nak pergi ke tandas. Kita nak mandi lah, dah baru balik syuting. Ketika itu saya melihat wajah anak-anak saya termenung. Saya termenung. Tiba-tiba Allah bagi saya jadi satu gerak badan yang kaku. Saya pandang wajah anak saya, air mata menitik. Saya pandang wajah anak saya yang sulung, air mata saya menitik. Yang kedua menitik, yang ketiga menitik. Dan dia menangis dalam keadaan yang tak terkawal. Bukan dengan mimik muka, tapi dengan air mata yang mencurah-curah. Ketika itu, dalam kotak fikiran saya, Allah hadirkan satu fikir, membuatkan saya berkata dalam hati, aku dah mengenali kehidupan ini macam-macam kehidupan. Macam saya cakap lah, daripada kecil pun saya dah merayap dekat KL, apa semua, saya tak ada pelajaran. Sehinggalah Allah bagi saya satu kehidupan yang dikenali seluruh Malaysia, orang suka, Tetapi adakah kehidupan itu saya nak mewarisi kepada anak-anak saya? Adakah anak-anak saya nak ambil satu contoh daripada ayahnya dengan kehidupan yang saya lalui ketika itu? Bukan saya nak kata saya jadi pelakon, jadi artis, satu kerja yang hina, kerja yang tak baik.
saya bersyukur dengan kerja itulah saya dapat mengubah nasib hidup saya. Itu jugalah perjalanan yang sangat-sangat saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengubah banyak perkara dalam kehidupan saya untuk saya lebih baik, lebih ada image, lebih ada fikir yang baik, lebih bijak kan. Tetapi saya tidak mahu benda itu menjadi warisan, legasi kepada anak-anak saya. Sebab saya tahu kehidupan itu banyak buruk daripada baik kan? Banyak buruk daripada baik. Di situ saya fikir macam mana ni? Kalau saya terus dalam kerjaya saya tak mampu nak didik anak-anak saya. Kalau saya terus dengan kehidupan yang sebegitu, saya tak mampu nak bagi pantulan yang baik pada anak-anak saya. Saya tak mampu nak didik anak-anak saya kalau saya tak didik diri saya. Itu yang ada dalam fikiran saya. Saya nak didik anak-anak saya sebab saya ayah. Pasti saya nak kena didik anak-anak saya membesar menjadi insan-insan yang baik, insan-insan yang soleh, soleha, dengan agama yang sempurna dalam kehidupan dia. Tapi saya tak ada, macam mana saya nak didik mereka? Saya tak baik, macam mana saya nak didik mereka untuk jadi baik? Jadi saya kena didik diri saya. Saya kena buat perubahan kepada diri saya. Maka saya ambil lah satu keputusan yang mana habis je job tu, saya tak nak ambil job lagi. Saya tak nak syuting, saya tak nak apa. Saya fikir bagaimana untuk dapat satu kehidupan yang baru, yang mana saya perlu didik diri saya dulu ke arah yang seperti hari inilah. Yang mula-mula saya ikut tabligh. Mana saya nak cari ni? Mana saya nak cari kehidupan yang boleh mendidik diri saya? Itu saya pergi cari. Saya cari jemaah, belajar sikit-sikit. Daripada situlah perubahan itu berlaku. Jadi kepada kalian semua, kita tak mampu nak didik siapa-siapa kalau kita sendiri tak dapat mendidik diri kita. Ini satu knowledge yang saya nak kongsikan kepada kalian. Kita nak baling satu biji bola tenis ke dinding, kita nak baling sekuat mana pun boleh, tapi kena ingat, kuat kita baling bola itu, kuat jugalah pantulan itu kepada kita. Seperti itu jugalah didikan diri kita. Kalau kita kuat mendidik diri kita dalam kehidupan yang baik, maka didikan itu juga akan memantul kepada orang-orang yang kita sayangi. Kita tak mampu nak didik isteri kita, kita tak mampu didik anak-anak kita tanpa kita mendidik diri kita dulu. Ini satu benda yang hari ini kalian kena usahakanlah. Sebab kehidupan kita hari ini bukan kerana orang lain, tetapi kerana diri kita. Buruk baik bukan kerana orang lain, tetapi kerana diri kita. Jangan kita rasa salah orang tu sebab orang tu yang buat salah. Tak, kita kena cari orang tu salah mungkin daripada kita. Anak kita tak dapat menjadi anak yang baik, anak kita tak dapat menjaga agama dengan baik, anak kita tak dapat menjadi anak yang soleh dan soleha, isteri kita tak dapat menjaga agama dengan baik, tak dapat menjaga aurat dengan baik, tak dapat menjaga macam-macam perkara dengan baik. Tak boleh salah dia orang, tuan-tuan. Kita kena salah diri kita. Sebab apa? Kita tak bagi pantulan yang baik pada mereka. Sebab kita tak mendidik diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi insya-Allah semoga apa yang saya kongsikan ni menjadi satu inspirasi, satu semangat juga pada diri saya juga untuk teruskan kehidupan ini. Memang nak berhijrah kepada perkara yang baik, nak mendidik diri kita kepada perkara yang lebih baik di sisi Allah SWT, pasti besar dugaan dia. Besar dugaan dia, besar juga ganjaran dia. Jadi jangan kita nampak besar dugaan, ganjaran dia tak besar. Besar dugaan, besar juga ganjaran dia. Jadi insya-Allah harapan tu banyak lagi. Harapan tu banyak lagi. Masih banyak lagi yang belum saya capai. Saya punya azam yang pertama, saya nak wujudkan satu perkampungan sunnah. Perkampungan sunnah ni ialah kalau Allah SWT masih lagi memberi peluang saya untuk hidup di dunia ni, kalau saya dapat merasai untuk duduk di situ, alhamdulillah. Kalau saya tak dapat merasai duduk di situ pun, saya tetap nak wujudkan satu perkampungan. Bukan untuk diri saya saja, tapi untuk keluarga saya dan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itu harapan yang saya tengah usahakan, insyaAllah. Dan harapan yang kedua, saya nak kembangkanlah perniagaan ini menjadi perniagaan yang memberi manfaat kepada orang lain, terutama kepada anak-anak muda untuk menjadi usahawan. Ini saya punya harapan yang kedua. Alhamdulillah, tempat ini Allah pinjamkan kepada saya. Bukan kerana saya hebat, bukan kerana saya pelakon, bukan kerana saya dikenali, tetapi ini adalah amanah yang Allah SWT telah bagi pada saya untuk saya ambil tanggungjawab. Amanah ini memberi manfaat kepada orang lain juga. Di sini saya beranikan diri untuk ambil 3 lot bangunan, bukan kerana saya tamak, tetapi saya ada harapan yang mana perniagaan ini saya nak jadikan satu perniagaan yang boleh
menarik semangat anak-anak muda untuk bersama dengan saya juga berniaga. Di samping itu, kita dapat juga memperbaiki diri kita dalam perniagaan. Kita dapat juga menjadikan diri kita boleh mengamalkan kehidupan agama yang baik, dan sambil kita dapat beramal. Dan beramal maknanya kita dapat memberi sumbangan-sumbangan dalam perniagaan ini. Jadi insya-Allah semoga Allah makburkanlah harapan saya, sebab berniaga ni satu kelebihan dia, orang makan gaji belum tentu lagi hari-hari dia boleh bersedekah. Tetapi orang berniaga, walaupun dia berniaga kecil-kecilan, tapi dia mampu nak bersedekah setiap hari. Itu kelebihan. Dan kita nampak ni itu padahal banyak lagi, tapi kita nampak kelebihan yang orang lain tak boleh buat. Jadi insya-Allah saya menggalakkan anak-anak muda semua yang mana minat berniaga, datanglah kepada bidang ni. Okey, terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan, tetamu-tetamu yang support saya daripada hari pertama saya buka sehinggalah hari ini. Alhamdulillah, sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih atas sokongan kalian dan terus menyokong saya, kerana setiap sokongan kalian kepada saya bukan membawa kepada perkara-perkara yang membinasakan. Setiap sokongan kalian adalah memberikan saya lebih kepada perkongsian yang baik. Waktu COVID-19 dulu pun, dengan perkongsian kalian, dengan kalian menyokong saya dapat juga ambil daripada hasil-hasil kalian untuk saya memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi insya-Allah terus menyokong saya.